Hai semua, Shalom. Selamat datang ke segmen kami iaitu Rhapsody Reality bersama Teen Eye Malaysia. Bagi yang pertama kali mendengar Rhapsody Reality ini, anda sangatlah dialu-alukan. Ingin saya kongsikan bersama anda di mana melalui saluran ini iaitu Rhapsody Reality adalah satu platform untuk kita mendengar dan mempelajari firman Tuhan hasil nukilan dari Pastor Chris Oyakhilome. Ianya sangat mudah difahami dan apabila anda telah mendengar firman Tuhan ini, saya pasti hidup anda akan lebih bermakna dan peroleh ketenangan, kedamaian dan sukacita yang tidak terkira. Di samping ia penting untuk santapan rohani anda sekalian. Amin. Oleh itu, saudara-saudari sekalian, tajuk firman Tuhan yang ingin saya kongsikan pada hari ini iaitu 23 Oktober adalah 3 sebab yang penting untuk menyelamatkan jiwa orang. Sekali lagi, 3 sebab penting untuk menyelamatkan jiwa orang. Haleluya. Ayat pembukaan kita adalah dari Markus 16 ayat 15 berkata, lalu dia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Haleluya. Ada orang yang pernah bertanya, sama ada orang Kristian yang tidak pernah menyelamatkan jiwa orang untuk Kristus akan pergi ke syurga atau tidak. Soalan mereka adalah berdasarkan apa yang Tuhan telah katakan dalam Yesekiel 33 ayat 2 hingga 6. Ketika aku mendatangkan pedang atas suatu negeri dan rakyat negeri itu mengambil seseorang dari antara mereka dan menetapkan dia menjadi penjaga mereka. Dan apabila dia melihat pedang itu datang ke atas negeri itu, lalu dia meniup sangkakala dan memperingatkan bangsa itu. Maka sesiapa yang mendengar bunyi sangkalala itu tetapi tidak mempedulikannya, maka datanglah pedang itu dan menghabisinya. Darahnya tertimpa kepada dirinya sendiri. Namun, jika penjaga melihat pedang itu datang, tetapi tidak meniup sangkakala dan bangsanya tidak mendapat peringatan, dan pedang itu datang dan mengambil nyawa salah seorang dari mereka, dia mati di dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut darahnya dari penjaga itu. Amin. Terdapat 3 sebab yang penting mengapa kamu harus memberitakan Injil dan menyelamatkan jiwa orang sebagai seorang umat Kristian. Yang pertama adalah kepercayaan kamu kepada Tuhan Yesus dan pada Injilnya yang mulia. Haleluya. Sebab yang kedua adalah kasihmu kepadanya dan harapan pada kedatangannya semula tidak lama lagi. Kedatangan Tuhan semula yang tidak lama lagi. Sebab yang ketiga adalah perintahnya untuk kita adalah untuk menyelamatkan jiwa orang. Haleluya. Ketiga-tiga sebab ini patut memberi dorongan kepada kamu untuk menyelamatkan jiwa orang. Amin. Sekiranya kamu tidak menyelamatkan jiwa orang, maka kasihmu kepada Tuhan patut dipersoalkan. Dan juga harapanmu untuk pergi ke syurga patut dipersoalkan.
dan kepatuhanmu terhadap guru juga patut dipersoalkan. Jadi, jika kamu bukan seorang penyelamat jiwa, ini bermakna kamu benar-benar tidak percaya. Dan syurga bukanlah tempat untuk orang yang tidak percaya, seperti mana ia bukan tempat untuk para pembunuh, para penyembah berhala, dan lain-lain. Wahyu 21 ayat 8 mengatakan, tetapi orang penakut dan orang yang tidak percaya dan orang keji dan para pembunuh dan para pezina dan para tukang sihir dan para penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bahagian mereka di dalam lautan api dan belerang yang bernyala-nyala. Inilah kematian yang kedua. Tuhan telah menetapkan agar jiwa orang diselamatkan untuk kerajaan-Nya, dan Dia telah memberikan kita tanggungjawab untuk mencari orang yang sesat di dunia kita dan memberitakan Injil dengan mereka. Oleh itu, kamu harus menemui mereka dan membawa mereka kepada Kristus. Inilah tanggungjawabmu yang utama sebagai anak Allah. Puji Tuhan. Rasul Paulus yang menyedari akan hal ini menulis dalam 2 Korintus 5 ayat 19 hingga 20. Sebab Allah ada di dalam Kristus ketika mendamaikan dunia dengan dirinya sendiri, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran mereka. Dan Dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Amin. Hendaklah kamu memberi komitmen yang sepenuhnya untuk Injil dan untuk penyebarannya ke seluruh dunia. Puji Tuhan. Saudara-saudari sekalian, marilah kita sama-sama berdoa. Ya Bapa, aku mengucapkan terima kasih kerana menjadikan aku seorang pelayan perjanjian baru yang berkebolehan untuk membawa Injil sampai ke hujung bumi, dan aku memenuhi panggilanku dengan keberanian, iman, ketabahan, dan keyakinan. Cahaya Injil-Mu yang mulia bersinar dengan terang melalui aku hari ini, yang membawa manusia keluar dari kegelapan dan masuk ke dalam kebebasan, kemuliaan anak-anak Allah dalam nama Yesus. Amin. Untuk renungan tambahan, saudara-saudari sekalian boleh merujuk dari Roma 1 ayat 16, Matius 28 ayat 19 hingga 20, dan 2 Korintus 3 ayat 6. Jadi, saudara-saudari sekalian, mesej yang disampaikan hari ini sungguh penting. Marilah kita sama-sama menyebarkan Injil ini demi menyelamatkan jiwa orang. Sebab apa kita mesti memberitakan Injil ini? Seperti yang disebut dalam Rhapsody Reality hari ini, ada 3 sebab. Sebab pertama adalah kerana kamu percaya kepada Tuhan dan pada Injilnya yang mulia. Kedua, sebab kasihmu kepada Tuhan dan harapanmu pada kedatangan Tuhan semula tidak lama lagi. Dan yang ketiga, perintah Tuhan kepada kamu adalah untuk menyelamatkan jiwa orang. Haleluya. Amin. Oleh itu, saudara-saudari sekalian, marilah kita mula dari sekarang untuk menyelamatkan jiwa orang di dunia ini. Bagaimana? Mudah saja. Marilah kita mula dengan menekan butang like dan subscribe di YouTube ini, dan secara tidak langsung mesej firman Tuhan akan tersebar dengan luas di seluruh pelosok dunia. Amin.
Sehingga kita bertemu lagi esok di TNI Malaysia. Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahawa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tahniah, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.